Hai semua, welcome back to my channel. Pembunuhan Siti Nur Surya Ismail pada 2 November 2020 masih lagi terpahat dalam ingatan masyarakat. Kes tersebut lebih menggemparkan apabila suspek yang membunuhnya itu adalah rakan karib dia sendiri. Tidak berpuas hati disebabkan kata-kata dan sindir-menyindir sebelum ini dipercayai menjadi punca pelaku. Siti Nur Atira Azmi telah nekat untuk membunuh rakan sekolahnya di kediaman gadis itu di Kampung Lubuk, Telemong, Hulu Terengganu. Paling menyedihkan lagi, ia dilakukan semasa Siti Nur Surya ini sedang menjaga ibunya yang sedang terlantar sakit akibat kanser otak. Malah pelaku adalah best friend dia sendiri dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Berikut adalah kronologi kejadian ini. Siti Nur Atira dia pergi ke rumah mangsa pada kira-kira jam 9 pagi dan bersembang di ruang tamu. Kemudian berlaku perselisihan paham sehingga tercetusnya pergelutan di antara mereka berdua. Siti Nur Surya dibunuh dengan kejam dengan beberapa kesentikaman di beberapa bahagian di badannya, termasuk putus pergelangan tangan kiri. Ketika kejadian, bapaknya Ismail muda ni sedang bekerja sebagai pemandu lori, jadi dia tidak di rumah, so dia tidak nampak. Pada jam 2.30 petang pada hari yang sama, Allahyarham telah ditemui terkiarap di ruang tamu rumah berkenaan oleh adik bongsu yaitu Siti Nur Syuhada yang baru pulang dari sekolah. So, terkejutlah diorang masa diorang nampak itu. Jadi hasil siasatan mendapati pembunuhan itu melibatkan senjata tajam. Siti Nur Atira ini dibawa ke Balai Polis Telemong untuk memberikan keterangan. Susulan keterangannya mencurigakan, polis membuat tangkapan ke atasnya untuk siasatan lanjut. Hasil pendedahan, suspek memaklumkan perselisihan faham antara Siti Nur Surya dengan dia kemudiannya menyebabkan dia mengambil pisau di ruang tamu dan mencederakan rakannya tersebut. Penahanan pelaku membawa kepada penemuan beberapa barang milik Allahyarham yang telah dihilangkan, termasuk 2 beg tangan, 2 telepon bimbit, uang tunai serta barang-barang kosmetik. Pemeriksaan atas tubuh badan pelaku juga didapati ada beberapa kesan kecederaan akibat daripada pergelutan mereka berdua. Pihak polis masih mengesan pisau yang dipercayai digunakan dalam insiden itu. Akhirnya pihak polis menemui pisau yang telah digunakan untuk membunuh itu di tepi lebuh raya, tidak jauh daripada lokasi rumah Siti Nur Surya itu. Polis meneruskan siasatan membawa suspek ke batang sungai Telemong bagi mengesan barang-barang kes yang dipercayai dia telah buang di dalam sungai itu. Malah gambar suspek berpakaian tahanan lokap berwarna oranye juga disiarkan di laman sosial masa itu. Pelaku yang kini berusia, I think 23 to 25 years old, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setelah dia mengaku bersalah. Tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan, memperuntukkan hukuman mati dan penjara minimum 30 tahun, maksimum 40 tahun, dan hukuman tidak kurang dosa sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tertuduh telah diberikan hukuman pemenjaraan berdasarkan pindaan terkini Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori tahun 2023. Mangsa pula. Mahkamah mengarahkan hukuman penjara bermula dari tarik tangkap itu tahun 2020. So, sekarang 2035 already, jadi another 25 years, I think. Ya, semuanya sebab sahabat baik yang tidak lama dulu kes ini seakan sama juga lah. Ada satu kes, kamu ingat kes Juliana Mahfuzi di Kuala Lumpur juga. It's happened 17 years ago. Jadi itulah yang terjadi. Seorang anak yang baik, yang dia di rumah menjaga ibu dia yang kanser, las-las kawan dia pula guna emosi, menghilangkan nyawa kawan dia atas sebab sinir menyindir saja. So, tidak adil untuk yang meninggal itu sebenarnya. Bagaimanapun, Al-Fatihah buat mangsa Nur Surya, dan semoga si Nur Atira ini akan bertaubatlah di dalam penjara. Dia akan mungkin dilepaskan lepas 30 tahun. We will see. Okay, bye. Thank you.